Episod pertama Bual Bicara Buku, Malaysia, baca apa hari ini? Pada episod pertama ini, kita akan membincangkan buku-buku yang dibaca sepanjang wabak COVID-19. Tiga orang panelis dijemput untuk episod pertama kali ini, M. Hermina, Kiri Darin Jayakumar dan Nur Ain Atila. Ni Iman sebut tadi 5 buah buku kan, saya tengok saya ada 4 je. Jadi toleh belakang tengok kat rak buku, okey, mana nak pilih satu lagi. Okey, tak apa. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Jejak Tarbiyah kerana mewujudkan satu platform yang sebegini yang akan merancakkan lagi dunia perbukuan dalam kalangan pembaca di Malaysia. Jadi dengan disebabkan dengan wabak COVID ni ialah kita terpaksa berkumpul dan juga berdiskusi dalam platform dalam talian lah sebab disebabkan keterhadap terhadap ni lah untuk berjumpa secara fizikal. Jadi ni merupakan satu inisiatif yang baik daripada Jejak Tarbiyah dan terima kasih juga kepada Iman lah kerana menjemput kami semua 3 orang panel untuk dalam sesi pertama. Dan hal ini juga selaraslah dengan tempoh 1 tahun Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia yang akan berakhir pada April 2021. Jadi harapannya lah kita boleh perbanyakkanlah aktiviti dan juga inisiatif sebegini. Okey, itu pembukaan lah. Okey, jadi untuk memulakan sesi ini, buku pertama yang saya berhasrat untuk kongsi ialah ini dia. Seni Berfikir yang Hilang. Okay, rasanya ramai antara kita, boleh nampak ramai antara kita yang tahu mengenai buku ini dan juga mungkin ada yang telah baca. Tapi saya rasa bahawa buku ini merupakan buku yang sangat signifikanlah secara peribadi kepada saya sebab saya ingat berapa tahun lalu saya ada berbual dengan seorang sahabat, seorang rakan dan bertanya tentang dakwah. Macam mana dakwah itu sebenarnya dalam Islam dan juga apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam lah. Pada waktu tersebut saya bila sebut dakwah tu kita akan kaitkan dengan mungkin ustazah je lah yang boleh berdakwah. Kita tak fikir diri kita sebagai individu, sebagai umat Islam macam mana kita nak berdakwah. Jadi buku ni bila saya baca saya rasa macam nak nangis lah sebab dia menjawab persoalan saya tentang dakwah. Macam tu. Jadi Nangis sampai sebab hati bila baca. Ya, saya cakap Allah inilah jawapan dia setelah beberapa tahun. Boleh tak? So menurut Syekh Yusof Al-Qaradawi, umat Islam tu ialah umat dakwah. Jadi memang beliau mengatakan bahawa memang tanggungjawab kita lah untuk berdakwah. Tapi bukanlah berdakwah dari segi kena jadi ustazah baru boleh dakwah lah. Okay, kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan seharian, kita boleh lakukan apa-apa saja tindakan kita lakukan itu sebagai ibadah dan juga satu dakwah lah melalui akhlak, melalui sikap, melalui perbuatan kata-kata di media sosial, itu semua dakwah. Jadi menurut Syekh Yusof Al-Qaradawi lagi yang kemudiannya Ustaz Hasriza ringkaskan dalam buku ini, terdapat 6 ilmu yang kita umat Islam perlu belajar. Jadi 6 ilmu tersebut ialah ilmu agama, sejarah, sastra dan bahasa, kemanusiaan, sains dan hal ehwal semasa. Jadi kalau kita perasan 6 cabang ilmu tu ialah antaranya ialah cabang ilmu dunia. Jadi kita tak boleh nak elak bahawa kita perlu pelajari cabang ilmu yang bersifat keduniaan lah, bukan semata-mata keagamaan. Namun keagamaan ialah nombor 1 lah perkara pertama yang kita perlu kongsikan. Saya rasa saya berhenti dahulu, nanti lama sangat nanti kan kita nak bagi peluang yang lain pula. Okay, terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Amy sebab memahami, sebab saya pun tengah congak-congak masa dulu, saya tak pasti lagi macam mana kita nak kendalikan sesi ini. Jadi terima kasih. Jadi mungkin kita akan teruskan, setiap panelis akan kongsi satu buku. Kemudian bila dah habis pusingan pertama, kita akan pergi pada buku kedua pula. Kemudian habis satu pusingan, kita akan pergi pada buku ketiga pula. Jadi kepada panelis, boleh kalau kita jalankan kita punya bual bicara macam tu? Kak Amy okey? Kiri Darin okey? Atila okey? Okey, mantap. Jadi untuk seterusnya kita akan jemput pada saudara Kiri untuk kongsikan buku pertama beliau, apa yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Silakan. Alright, so nampak buku ni. So saya ada buku dalam so macam nampak genah sangat. Okay, so buku ni saya mengambil masa untuk membaca hampir setiap hari dalam selepas COVID dan saya mendapat peluang untuk berkongsi kepada semua orang.
So buku ni sangat penting. So saya baca dari bab dia, senarai bab dia. So ada perencanaan, that means like kita survey or do a research. Ni macam membuat kajian and then pertempuran, mengenali pasal apa yang kita akan menghadapi, muslihat, taktik, tenaga dan keupayaan, titik lama dan titik kuat, pengandalian ketenteraan, kepelbagaian taktik, tentera dalam perbarisan, tanah, medan, 9 situasi, menyerang dengan api, menggunakan mata-mata. So kenapa saya membaca dia punya senarai bab? Buku ni sangat berguna kepada peniaga, murid-murid dan sebagainya. Dan saya rasa sebagai karya agung di dunia, buku ni sentiasa evergreen, sentiasa segar, like we can read it every day. So sebuah buku yang saya rasa saya sangat gembira untuk membaca musim COVID dan setiap hari ni. Jadi satu soalan untuk Darren, buku ini sebenarnya adalah buku yang dah dalam ditulis dan kemudian diterbitkan oleh rumah penerbitan yang diuruskan oleh saudara kiri, betul? Betul. Ya. Okay. Jadi kepada silakan. English, ada yang English and banyak bahasa lagi. So sebelum ni DBP dan PTS pun pernah terbit, tapi PTS dia bentuk komik dan yang ketiga ni di negara kita. Ya. Okey, terima kasih kepada saudara kiri. Kemudian kita pergi kepada saudari Atila untuk kongsikan buku yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Dan salam sejahtera. Saya dia macam berdengung sikit. Okey. Okay. Sometimes dia dekat dengan speaker or something like that. Mungkin Atila guna dua Zoom ke? Macam satu dekat laptop, satu dekat... tak. Oh tak mungkin... Oh ni okey dah? Suara okey dah? Okay, saya sambung. Perkenalkan diri, nama saya Nur Ain Atila. Pelajar semester final year di sebuah IPG di Bangi. Bakal cikgu lah ni. Disebabkan Iman ada minta beberapa buku untuk saya suggestkan. Jadi saya baca dua jenis buku. Satu buku fizikal, satu lagi buku elektronik ataupun e-books. Jadi saya bawakan buku pertama saya yang saya baca semasa COVID ialah saya baca e-books tapi tak tahu. Dia saya baca buku ni semasa melalui skrip masa COVID bulan 4 hari tu. Dia skrip ada bagi satu bulan percuma untuk semua pembaca. Jadi sekejap semua pembaca. Jadi saya mengambil kesempatan ni untuk melanggan selama sebulan untuk buku ni. Jadi saya baca buku All Your Perfects by Colleen Hoover. Dekat sini, dekat skrip ni, dalam masa sebulan kita boleh baca, saya rasa limit dia 50 jenis buku, 50 buah buku. Dan dekat skrip ni juga saya boleh highlight, saya boleh tukarkan quote daripada skrip ni ke dalam bentuk gambar. Dan buku ni kenapa saya pilih sebab ada kawan saya dia suruh saya ni jadi pasangan book buddy dia. Jadi melalui book buddy ni saya baca buku ni dalam masa seminggu dan dia pun baca juga. Kemudian kita orang bincang dalam WhatsApp. Bincang tentang apa pengajaran lah. Sebab buku ni ialah buku yang antara best selling oleh Colleen Hoover. Dan dia sedih lah buku ni. So kita orang sama-sama perempuan menghayati buku ni dan berbincang lah tentang pengajaran, tentang apa plot hole dia, apa kekuatan dia dalam buku ni. Jadi bagi saya antara pembukaan pembacaan yang baik masa COVID ialah saya dapat guna skrip
dan ada book buddy untuk membaca satu buku. Itu saja. Terima kasih. Menarik sebab saya pun pertama kali dengar tentang skrip ni. Nanti mungkin kita boleh minta Atila untuk kongsikan bagaimana skrip ni dia boleh digunakan. Adakah ia macam e-book reader, macam Kindle ataupun Kobo kan? Tapi tak apa, nanti kita akan tanya soalan tu pada Atila nanti. Okay, kita pergi semula pada Kak Amy untuk kongsikan buku kedua beliau yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Alamak, kucing kacau pula. Duduk. Okay, terima kasih Iman. Okay, buku kedua yang saya ingin kongsikan ialah dia. Okay, nampak Unfollow the Flow oleh Aiman Azlan. Okay, saya rasa buku ni baru saja diterbitkan dan dijual oleh Iman Publication. Jadi saya pun turut sama membeli, tapi sebenarnya ini buku pertama saya daripada Aiman Azlan. Jadi sebenarnya saya dapat tahu penulis sebenarnya memang terkenal di Malaysia dan ramai antara kita telah baca buku beliau lah. Jadi ini pertama kali saya baca dan saya terdetik hati nak beli kerana buku ni saya rasa sesuai untuk bacaan sebagai persediaan untuk melangkah ke tahun 2021. Jadi boleh saya tahu siapa yang dah baca? Mungkin boleh angkat tangan. Saya tak baca lagi. Oh, tak baca lagi. Tapi ada dah belilah. Pun tak beli lagi. Kadang nak menjawab soalan tu supaya kita ada interaksi kan. Oh jadi saya terlupa yang saya dah beli tapi belum baca. Hai Kak Eka. Saya jumpa buku tu almost every day. Tapi belum baca, tapi maybe soon. Saya rasa lepas ni ramai-ramai lah kita akan baca buku ni kan. Okay, so jadi bagi saya buku ni saya anggap sebagai panduan yang ringkas untuk kita yang mencari hala tuju dalam kehidupan, apa yang kita nak buat tahun depan, mereka yang perlukan motivasi, mereka yang rasa down. Jadi buku ni sesuai lah, buku ni ringan dan santai, dia menggunakan bahasa Inggeris tapi pada saya lah bahasa Inggerisnya yang mudah difahami, sesuai untuk remaja pun boleh baca dan juga pelajar universiti dan juga mereka yang baru berjinak dengan dunia motivasi dan pembangunan diri pun boleh. Dan juga saudara Aiman Azlan ni turut berkongsi menggunakan pengalaman sendiri agar lebih dekat dengan pembaca dan bersifat relatable lah. Jadi sekian kongsian daripada saya. Okay, terima kasih kepada Kak Amy. Saya sebenarnya secara jujurnya saya bukan seorang pembaca dan juga peminat buku yang bergenre motivasi ataupun self-help. Dan ini mungkin jadi satu peluang lah untuk saya cuba untuk membelik dan cuba untuk memaksa diri saya untuk membaca buku-buku motivasi dan self-help. Sebab bagi saya, ini pandangan peribadi saya, buku-buku self-help ini, saya minta maaf kalau salah, tapi bagi saya buku-buku self-help ini kandungan dia lebih kurang. Jadi saya rasa tak berbaloi untuk saya habiskan masa saya untuk membaca buku yang sama saja isi kandungannya. Tapi kalau pandangan saya ini salah, saya boleh minta, saya buka ruang ini kepada kawan-kawan semua, bukuan semua untuk kongsikan pandangan masing-masing tentang buku self-help. Tapi itu nanti kita nak minta saudara Kiri pula untuk kongsikan buku kedua yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Silakan Kiri. Okey ke? Alright, sorry. Actually saya tak dengar dari situ. Alright. Okay. So buku kedua saya Sinar Papal. Actually kalau Tamil nama dia Sinar Papal, something like small kid lah actually nama dia. So buku ni 102 pages but you won't believe, kamu semua tak akan percaya saya baca dalam 1 jam je. Sebab dia sangat menarik dan kita duduk sekali tu kita rasa macam mesti kena habiskan buku ni. So buku ni banyak elemen. Satu, perbilang kaum. So Sinar Papal ni yang Indian, yang orang India. So Sinar Papal ni nama watak ke atau macam istilah dalam nama watak dia. Okay. Nama watak dia. So mak dia single mother and then bapa yang kawan baik dia Zulkifli.
So jiran and then mereka selalu pergi ke sekolah bersama, balik ke rumah bersama. So emak bapa Zulkifli atau Sina Papal dia akan bawa mereka ke sekolah, either one. Nanti balik mereka akan jalan and then cerita tu melangkah masuk ke sekolah. Bagaimana dia dibuli oleh cikgu. Cikgu dia sangat garang actually. So bukan salah cikgu. Tetapi of course a few things yang saya tak suka macam cikgu tu panggil bodoh semua lah, like very kasar. Tapi itu mungkin situasi masa dahulu, mungkin sekarang pun ada. And then itu cikgu agama, ustaz agama. So dan indirectly dia ada juga bagaimana Sina Papal ni sebab dia sangat suka pada agama Islam. Dia ingin belajar lebih daripada budak-budak lain. Especially Zulkifli. So dia akan ajar Zulkifli macam mana ucapan syahadah semua tu. So later on. So something like elemen dakwah dekat situ, tapi overall it's a very good book. Cuma saya rasa buku ni sangat bagus untuk semua budak kanak-kanak di sekolah dan mungkin penghujung dia mungkin controversial tapi sangat bagus. Ya. Jadi Sina Papal ni sangat bagus. Sebuah novel yang bercerita tentang watak bernama Sina Papal daripada dia kecil sampai dia besar. Begitu? Ya, dari estate ke sekolah. Tak, dah sampai sekolah je actually. Oh, sampai sekolah. Okey. Menarik. Estate tapi Azizi Hadi Abdul Wahab nama penulis dia. Ya, betul bro. Okey, bercakap buku tentang pun 9 je. Bercakap tentang Azizi Abdul Wahab, beliau adalah seorang penulis yang saya gemari juga. Saya ada banyak koleksi buku beliau di pustakaan saya. Kat belakang ni yang tengok ni adalah pustakaan peribadi saya kat rumah. Dan saya nak tunjukkan antara bukunya yang pernah saya baca ialah Sang Gitar yang ditulis oleh Azizi Abdul Wahab. Rasanya buku ni lebih tebal daripada Sina Papal yang kiri tunjuk tadi. Ya, kan. Dan buku ini pun bercerita tentang keharmonian masyarakat. Dan saya tertarik sebab rasanya Azizi pun agak sering menulis tentang masyarakat India. Saya tak pasti kenapa, mungkin kita boleh buat kajian tentang itu. Dan satu lagi subjek yang jadi kegemaran Azizi ialah beliau suka bercerita tentang watak orang tua. Terutama sekalinya ayah yang dah tua, yang konservatif, yang kuat, macam mana? Yang tipikal bapa-bapa zaman dulu. Jadi menarik lah kalau kita cuba baca karya-karya Azizi Abdul Wahab ni. Okey, terima kasih kepada Kiri kerana berkongsi. Seterusnya kita pergi kepada Atila semula untuk kongsikan buku kedua yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Silakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, buku kedua yang saya baca iaitu pada Julai 2020 ialah buku ni. Fiziklah by Zamir Mohidin dengan Muhammad S. Faiz. Kenapa ya, Jad? Dia berdengung lagi. Oh, Jad. Kita apa-apa. Okey, Fiziklah ni ialah buku tentang fizik. Saya suka fizik. Tapi saya tak berkesempatan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang fizik. Jadi saya suka baca buku fizik dan buku ni ialah salah satu buku fizik yang bagi saya sangat best sebab dia boleh bentangkan ataupun huraikan tentang fizik tu dalam kata-kata yang mudah. Sampai ke saya kalau nak tengok, kalau dalam buku ni memang penuh lah catatan saya dan saya highlight. Kalau saya ada highlight dan tulis catatan ringkas kat tepi. Dan buku ni dia ada bahagikan kepada dua, fizik iaitu mekanik klasik yang kita selalu belajar dekat subjek fizik masa kita form 4, form 5. Dan satu lagi benda yang kita tak belajar sangat masa kita sekolah menengah iaitu mekanik kuantum, iaitu fizik yang macam mana? Fizik yang kadang-kadang benda tu tak constant. Kalau mekanik klasik macam jarak, semua tu benda tu constant. Dan satu lagi kuantum, benda yang ada probability dia, ada kebarangkalian dia. Jadi dalam ni Zamir sangatlah membuatkan, kalau saya baca ni saya rasa macam nak baca lagi dan lagi dengan nonton pula dia punya video dekat MS Studio contohnya. Dan sebab huraian dia ringkas dan jelas dan sangat sesuai kalau budak sekolah baca pun faham. Kalau kita lagi lah, kalau kita minat lagi faham. Okey, tu saja. Terima kasih. Okey.
Terima kasih pada Atila. Zami pun antara penulis yang saya suka sebab kalau siapa yang follow beliau di Twitter, beliau selalu buat thread atau berbenang yang menerangkan tentang fizik terutamanya dan juga tentang bidang sains dalam menggunakan bahasa Melayu baku, bahasa Melayu sepenuhnya, dan kita boleh ikuti penjelasan beliau itu dengan mudah dan senang. Macam yang Atila kata, saya setuju dengan komen beliau terhadap Zami. Memang kita yang bukannya daripada bidang sains pun, macam saya daripada bidang undang-undang, sains sosial, bukannya hard science, tapi saya boleh ikuti dan saya boleh hargai ilmu sains yang Zami kongsikan kepada kita sebab memang beliau berjaya memudahkan benda yang rumit untuk masyarakat awam yang biasa untuk kita faham tentang ilmu-ilmu sains yang beliau kongsikan. Ya, terima kasih kepada Atila kerana berkongsi tentang buku Fizik lah oleh Zami Muhyiddin. Okey, kita pergi semula kepada Kak Amy untuk beliau kongsikan buku ketiga yang beliau baca sepanjang wabak COVID-19. Silakan. Sebelum tu nak tanya, ada apa-apa ke nak tanya daripada rakan-rakan pembaca? Betul. Kan? Sebab Terima kasih sebab timbulkan pertanyaan ini. Okey, saya lupa nak kata, kepada bukuan-bukuan yang saya nampak ada 23 orang peserta bersama kita malam ini bukuan, tapi yang live saya tak pasti ada berapa sebab saya tak dapat nak tengok dekat handphone saya. Tapi kepada bukuan lain, kalau anda ada sebarang soalan ataupun pandangan supaya dia jadi tak bertindih atau bertelaga dengan suara panelis, anda boleh tekan raise hand ni. Saya rasa ada button raise hand dekat Zoom ni untuk notify kepada saya lah sebagai host. Nanti saya boleh bagi laluan untuk anda tanya soalan, ataupun kalau tak pun mungkin kalau anda boleh je terus tanya soalan atau pandangan waktu panelis tengah berkata. Tapi cari masa sesuai lah, mungkin tunggu panelis dah pada akhir kata di tengah tarik nafas tu, dan baru masuk. Jangan interject waktu tengah-tengah sesi, takut nanti pelagah kan. Terima kasih kepada Kak Amy kerana timbulkan perkara tu. Terima kasih. Silakan, sambung. Okey, buku ketiga yang saya ingin kongsikan, kejap ya. Satu okey, saya ambil. Jangan memilih lagi. Okay, nampak? Okay, Digital Minimalism. Okay. Buku ni dia ubah hidup saya. Itu je saya nak cakap. Gitu, tak adalah. Okay, memang ini buku Cal Newport yang pertama saya baca. Dan apa yang menyebabkan saya mencapai buku ni dan nak baca ialah sebab saya rasa macam saya banyak sangat spend time on social media. Bila saya semak kan kita punya track record, waktu tu I think a few months back it was like almost 3 hours for 3 platforms, Facebook, Instagram and Twitter, and that's bad, you know kan, tak produktif langsung. Jadi buku ni memang sesuai dibaca untuk mereka yang mencari penyelesaian kepada ketagihan gadget dan juga dunia maya lah. Jadi dalam buku ni Cal Newport memberikan beberapa senario dan juga kaedah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan semasa untuk kita amalkan. Jadi menurut Cal Newport, data menunjukkan bahawa kebanyakan daripada kita meluangkan masa 3 ke 5 jam mengikut umur lah satu hari untuk not just social media but online. Maksudnya online tu could be anything lah, apa-apa platform pun. Jadi Newport mengatakan bahawa ini menyebabkan timbulnya kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan juga mental kita. Kita akan boleh rasa rendah diri, emosi terganggu sebab bergaduh di Twitter, rendah diri sebab tengok orang lain duk post beli buku, kita pun Allah aku tak ada duit nak beli buku kan, rasa rendah diri. Ataupun rasa rendah diri sebab tengok ada orang tu dah baca 200 buku dan kita baru 10. Itu pun rendah diri juga kan. Jadi itu antara kesan negatif lah. Di samping itu dari segi fizikalnya pun kita sakit badan, betul tak? Kita duk tunduk tengok phone ataupun kita kurang tidur dan juga penglihatan terjejas sebab kita tengok telefon sebelum tidur sebagai contohnya lah. Jadi penulis cadangkan beberapa kaedah praktikal yang boleh dilakukan. Antaranya saya kongsi satu je lah, tak naklah kongsi semua kan, korang tak beli buku dan baca kan. Antara pertamanya ialah kita kena pasti apa yang kita nak kurangkan terlebih dahulu. Contohnya mungkin saya nak kurangkan masa di Facebook.
Jadi kita boleh set lah reminder berapa lama kita nak kita kan ada set reminder tu kan, berapa lama kita di media sosial, itu pertama. Keduanya ialah kita tutup notification. Tutup notification supaya kita tak asyik nak kerap nak tengok. Ketiga, kalau boleh kita buanglah app tu daripada phone kita. So bila kita nak buka, kita download balik. Susah sikit, tapi bila susah tu lah menyebabkan mungkin kita boleh rasa malas lah nak check, macam tu. Dan satu lagi yang penting ialah kita selalunya kita check media sosial waktu kita contohnya tengah tunggu bas, contohnya kan, kita dalam selang masa. Waktu tu lah kita tengah tunggu kawan kan, meja makan. Apa kita buat? Biasanya jaranglah, kadang-kadang jarang buka buku kan, tapi mungkin yang bukan pembaca dia akan tengok media sosial. So untuk kita elakkan perkara itu berlaku, cari hobi lain atau perkara lain untuk kita lakukan. Sebagai contohnya baca buku lah. Jadi saya sendiri buat latihan tu sebab saya nak test boleh ke tak. Jadi dia test yang dia disarankan Cal Newport sarankan untuk kita lakukan ialah sebulan. Tapi saya buat 3 minggu lah sebab saya ada sesuatu lah lepas tu. Jadi dalam masa 3 minggu saya berjaya kurangkan 10 minit bagi setiap media sosial. Memang susah. First 2-3 days rasa macam tangan nak telefon. Ya Allah. Ini memang withdrawal, betul, ketagihan kan. Tapi lama-lama jadi biasa. So but for now saya set everything to 30 minutes. Itu cukup lah. Sebab media sosial ni bukan salah dia. Dia moto kita lah, kita yang kena pandai uruskan masa. Bukannya tak bagus berada di media sosial, tapi perlulah manfaatkan sebaiknya apa yang kita lakukan di media sosial. So itu je. Terima kasih. Mantap. Saya suka buku ni. Mungkin saya kena cari buku ni nanti. Sebab saya memang perasan memang berlaku perubahan yang sangat ketara daripada sebelum COVID-19 dan waktu COVID-19. Saya punya masa saya menggunakan media sosial tu memang banyak gila. Memang banyak sangat saya guna. Sebab memang sebab saya masih lagi belajar. Saya sekarang dalam semester terakhir dalam pengajian undang-undang dekat UIA. Jadi memang kelas pun online. Jadi memang sepanjang masa handphone dengan tablet tu depan saya. Jadi kadang-kadang kalau waktu kita pun belajar kan, kadang-kadang bosan juga kan. Kadang-kadang saya akan daripada kelas dekat tepi, tapi saya akan buka juga Facebook atau Twitter sambil-sambil tu kan. Jadi memang saya tak nafikan lah, memang dia macam Kak Amy kata, bukan salah media sosial, tapi kesalahan itu patut kita letakkan pada bahu kita kerana tidak mampu untuk mengawal kemahuan kita untuk menggunakan media sosial tu. Jadi kepada yang mungkin mempunyai masalah yang sama, mungkin kita boleh cuba baca buku Digital Minimalism untuk kita dapatkan cara untuk kita kawal kita punya kemahuan, kita punya kegilaan kita pada media sosial ni. Terima kasih kepada Kak Amy kita berkongsi. Jadi saudara Kiri, boleh kongsikan buku ketiga yang Kiri baca waktu COVID-19. Silakan. Boleh buka mic Kiri. Alright, sorry. Okay. Kitab Firasat. So ini buku yang saya baca seterusnya, Kitab Firasat. So ni dari Fakhruddin Ar-Razi. Okay, so buku ni dia more to physiology. Physiology tu ada yang kata dia tidak ada bukti atau dia, tapi still one kind of science of physics, physical lah. So dalam buku ni Fakhruddin, tapi ilmu ni kita boleh amalkan, cuma ada yang salah dan ada yang mungkin tidak tepat sebab ini dituliskan almost 1000 years ago. So dalam buku ni dia menceritakan bagaimana kita boleh menggambarkan orang mengikut paras rupa, ketinggian, and then eyebrow, dia punya muscular, so bagaimana pemakanan, and then dia juga membedakan khurafat dengan firasat. For example, menilik tangan tu mungkin dia sedikit kepercayaan, so dia bukan kepercayaan yang bagus, something like that. So buku ni dia sangat bagus untuk sales staff, salesman, guru. So apabila kita nampak murid tu bagaimana, and then dia punya adakah dia pemalu, pendiam, so kita boleh membantu dia. So ia sebuah buku yang sangat senang untuk dibaca dan agak popular sebenarnya di Malaysia. Buku ni buku Indonesia?
Ya, buku Indonesia. Okey. Jadi Tapi kepada bukuan yang bersama kita malam ni dan juga kepada penonton live di Facebook, macam saya katakan tadi, Kiri Darren ialah seorang penjual buku dan beliau juga pemilik sebuah kedai buku, The Bibliography Bookshop di Petaling Jaya. Jadi saya percaya yang buku yang Kiri tunjukkan tadi semuanya ada dijual di kedai buku beliau. Jadi kalau anda berminat, boleh dapatkan buku itu di kedai yang beliau ada lah. Boleh pesan daripada beliau. Dan juga sebenarnya ada beberapa soalan saya berjaya buka juga sesi live kepada Kak Amy. Ada orang tanya macam mana nak beli buku Digital Minimalism, ada dijual di kedai mana? Mungkin boleh jawab? Okay. Saya beli Digital Minimalism di Kinokuniya. Kinokuniya, okey. Ya, harganya RM57.95. Okey. Okey, jadi kepada yang bertanya, anda sudah dapat jawapannya, boleh beli di Kinokuniya dengan harga RM57.50. Kan? 90 sen, okey. Maafkan saya. Dan seterusnya, okey, ada orang yang tak tulis seronoknya kalau biblio buku, dapat terjemah buku Digital Minimalism. Okey, untuk pengetahuan semua, biblio buku adalah nama rumah penerbitan yang juga dimiliki oleh saudara Kiri, betul kan? Kiri? Biblio Press actually. Biblio Press, sorry, maafkan saya, Biblio Press. Okey, saya boleh jawab soalan tu. Okey, untuk pengetahuan semua, karya-karya yang berada dalam public domain adalah sebuah karya yang dah melepasi had usia hak ciptanya. Maknanya anda boleh lakukan apa sahaja dengan karya itu, untuk anda terbitkan semula, untuk cetak semula, itu tak ada masalah. Tapi untuk buku yang baru, saya percaya yang buku Digital Minimalism adalah sebuah buku baru. Ada isu hak cipta yang perlu kita uruskan dalam hal tu. Maknanya mungkin kita kena hubungi penerbit asalnya untuk kita bincangkan. Mungkin Biblio Press boleh dapat hak cipta untuk cetak 3,000 naskah di Malaysia. Kemudian bila habis 3,000 naskah, hak cipta itu kembali semula kepada penerbit dah, tak boleh nak guna website. Maknanya dia melibatkan isu undang-undang lah kat sini. Jadi kepada yang bertanya itu, mungkin boleh jadi patron ataupun donor kan kepada Biblio Press untuk dapatkan dana untuk cetakkan buku ni dan juga untuk beli hak cipta tu. Jadi mungkin boleh PM belakang dengan Kiri nanti. Okey, terima kasih kepada yang bercakap. Boleh saya tambah? Ya, Boleh saya tambah bro? silakan. Actually buku yang contemporary atau baru keluar or something like macam popular, banyak orang yang dah baca dan biasanya macam RM57 ni. So kita kena bayar publication right, publishing right, and then kita dah terjemah yang Melayu kan. Let's say kita jual RM30, kita masih perlu bayar 8 to 10% dari harga tu. So kita jual bahasa Melayu pun mereka akan dapat sedikit share. So itulah dia punya cost tinggi. Cost dia tinggi actually. Cost dia tinggi, betul. Setuju, saya setuju. Itu satu soalan yang mungkin menarik. Mungkin kita boleh jadikan ini sebagai satu topik juga untuk sesi seterusnya dalam Malaysia Nak Baca hari ini. Sama-sama kita nantikan. Jadi kepada saudari Atila, sebelum Atila kongsikan buku ketiga yang Atila baca sepanjang wabak COVID-19, ada yang bertanya, boleh tunjuk semula tajuk buku Colin Hoover yang Atila kongsikan tadi? Ada yang terlepas dengan tadi. Silakan. Sekejap Di dalam iPhone tadi kan, mungkin sebab tak nampak kot. Dia brightness kan, dia macam reflection. Tapi mungkin boleh sebutkan tajuk dia. Okay, tajuk dia All Your Perfects. All Your Perfects. All Your Perfects. Okay. Okay, saya ulang balik, All Your Perfects. Jadi mungkin boleh search di Google untuk dapatkan mungkin kulit buku depan buku tersebut untuk rujukan anda. Terima kasih. Silakan Atila kongsikan buku ketiga. Okay, buku yang ketiga yang saya baca iaitu pada bulan Ogos 2020 ialah buku ni, Retorik Yang Indah Itu Bahasa, dan penulis dia Amidah Abdul Hamid. Okay, buku ni sesuai lah kalau siapa-siapa yang minat bahasa, especially bahasa Melayu lah. Sebab dalam buku ni dia ada bincangkan tentang, secara khusus tentang retorik. Kalau bahasa Arab kita panggil macam balaghah. Dia, retorik lah, retorik. Okay, pengenalan dia ada pengenalan tentang retorik ni, apa itu retorik semua tu. Dan yang saya suka ialah dia bawakan sejarah retorik tu.
Retorik ni bukan ada sekarang je, dulu lagi. Okay. Sejarah tu dia bawakan dari zaman Yunani, iaitu pada zaman Socrates, Plato, kemudian pada zaman Rom, kemudian pada zaman pertengahan. Contohnya zaman pertengahan sampai saya dah list tapi saya tak ingat. Okay, zaman pertengahan, lepas tu zaman Renaissance, kemudian zaman moden. Contohnya Francis Bacon. Semua tu ialah yang selalu bincangkan tentang retorik lah. Kemudian dalam buku ni juga, saya ada highlight banyak juga. Buku ni dia ada bagi contoh-contoh retorik dalam bahasa harian. Kadang-kadang kita tak perasan pun kita cakap, tapi benda tu ialah retorik ataupun benda tu adalah satu perumpamaan atau kata-kata hikmah. Kemudian mungkin Atila boleh bacakan salah satu contoh untuk kongsi dengan bukuan dan juga yang penonton live. Boleh kejap Saya minat juga dah tahu. Mungkin boleh juga jelaskan secara ringkas retorik itu apa. Okay. Saya menarik tak topik ni? Retorik ni macam kita belajar dalam bahasa Melayu, dalam buku Komsas tu. Benda tu selalu dibincangkan dalam buku Komsas. Contohnya anafora, metafora, hyperbola, benda tu semua ada macam bawah retorik lah. Okay. Macam kalau dalam bahasa Arab pula, dalam topik balaghah tu sendiri ada cabang-cabang dia. Dan kalau dalam ni juga dia ada bawakan pada bab akhir dia ialah satu topik khusus iaitu falasi. Falasi ni saya selalu bincang tentang falasi. Falasi ni ada banyak, iaitu satu kebengkokan dalam berhujah. Dan saya suka sebab dia macam detail dan dibawakan contoh-contoh yang kita boleh relate lah. Dan saya suggestkan kepada semua lah untuk baca buku ni sebab biasalah kita ni berbahasa dengan indah, tak nak kita bahasa ni macam tak jaga bahasa kita. So bila baca buku ni kita akan lebih jaga bahasa kita untuk bertutur dengan kawan-kawan ke, kalau cikgu pun dengan anak murid ke, dengan family. Itu saja, terima kasih. Atila dekat IPG macam dia ada pengkhususan ke untuk jadi cikgu tu nanti? Macam saya tutup juga. Kalau kat IPG, kalau untuk asasi biasanya kita orang belajar semua. Okay. Kita orang belajar matematik, kita orang belajar BM. So kalau BM tu memang kita belajar lah tentang retorik, cuma tak fokus. Tapi kalau pengkhususan tu pendidikan Islam dengan bahasa Arab untuk kat IPG. Okey, patutlah cakap pasal balaghah semua kan. Okey, terima kasih kepada Atila. Kita pergi kepada Kak Amy untuk kongsikan buku keempat beliau. Saya tak pasti sama ada beliau sempat menambah satu lagi buku untuk lengkapkan jumlah 5 buku yang panelis perlu kongsi. Okey, dia okey. Okey, teruskan kepada Kak Amy untuk kongsikan buku keempat yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan. Okay, so buku keempat yang saya sempat ambil pada rak belakang tadi ialah Seni Berfikir Kreatif untuk Bisnes dan Hidup. Seni berfikir lagi Tadi pun seni berfikir juga. Berfikir je tahun ni. Dia COVID je. Betul. Okey, faham. Okey. Okay, sebenarnya buku ni bukannya satu pembelian impulsif lah. Saya dah tengok berapa kali kat kedai buku, tapi saya tak minat sebab saya fikir bisnes, saya bukan orang bisnes kan, saya tak menjual. Jadi saya rasa buku ni tak relevan lah. Tapi kemudiannya, sebab selalu nampak, saya terfikir kan, why not? You know, saya cuba baca sebab saya kenal Tuan Zamri kan dengan Puan Ainul Muhammad, memang kedua-duanya adalah penulis yang memang disegani. Jadi saya fikir why not kita cuba. Jadi saya rasa macam memang baguslah saya beli, memang terbaiklah, memang patutlah ada terasa terdetik tu kan, memang I think the book is for me lah. Saya sebenarnya sejak kecil saya rasa saya ni bukan orang yang kreatif. Saya bukan orang kreatif lah. Saya rasa saya jenis ni yang follow the rule kan. Jadi saya tak pandai. Bagi saya lah, seni kreatif tu ialah satu seni yang saya tak pandai. Tapi apabila saya baca buku ni, dia memang panduan yang mudah untuk sesiapa sahaja. Saya rasa orang dewasa pun boleh, pelajar universiti pun boleh, pelajar sekolah menengah pun boleh, yang kita guna untuk amalkan sebab dia beri kita panduan ringkas untuk kita amalkan teknik-teknik yang kita boleh gunakan lah untuk menjana pemikiran kita supaya kita menjadi lebih kreatif. Of course, senario yang digunakan dalam buku ini adalah senario seorang majikan yang cuba untuk memupuk pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan pekerja.
tapi pada masa sama kita boleh gunakanlah teknik-teknik atau kaedah yang disarankan dalam buku ni. Jadi antara kaedah yang saya boleh kongsikanlah yang dikongsikan dalam buku ini seperti contohnya ialah 13 gaya berfikir dalam Al-Quran dan juga teknik 6 topi Edward de Bono dan juga kaedah KJ lah. Ada juga dalam setiap bab bagusnya ialah ada segmen semakan tindakan dan juga tulisan refleksi. Maksudnya semakan tindakan tu maksudnya kesimpulan lah apa yang dikongsi dalam setiap bab dan juga ada ruang untuk kita mencatat. Maksudnya apa-apa buah fikiran yang terdetik sepanjang pembacaan. Jadi buku ni pun bagi saya sangat berguna lah. Saya rasa tak menyesal beli. Jadi memang kena kongsi kepada semua. Cik Amy, ada yang bertanya di live FB, berapa ringgit harga buku Seni Berfikir tu dan beli di mana? Harga je RM22, tapi saya pernah lihat buku ni di MPH, di Pustaka Rawang, a few tempat lah ada jual, di MPH ada jual. Okey, terima kasih. Satu tips yang saya boleh kongsikan kepada penonton dari bukuan semua, kalau anda nak beli buku, sebenarnya anda boleh je beli dekat Shopee, just type judul buku tu dekat Shopee, nanti dia akan keluar senarai penjual yang menjual buku tersebut. Jadi anda kalau tak dapat jumpa mungkin di Kino ataupun di laman web popular ataupun page kan, anda boleh beli di Shopee saja. Just type saja judul buku tu dan anda akan dapat pautan penjual yang menjual buku tersebut. Jadi terima kasih kepada Kak Amy kerana berkongsi buku keempat. Kita pergi pada saudara Kiri untuk kongsikan buku keempat yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan. So saya akan promote buku ni. Dahsyat. Nama dia The Polymath. Ni memang dahsyat sebab harga pun dahsyat. Okey, berapa ringgit tu? So actually buku ni saya beli sebagai, tak ingat untuk apa, dia macam hadiah tapi bukan hadiah birthday. Saya beli untuk memberikan hadiah kepada saya sendiri. So RM110 dekat Kinokuniya. So buku ni dia polymath ni maksud dia seorang yang menguasai banyak bidang, dan kita tidak bermakna kita perlu menguasai semua bidang. Biasanya polymath ni dia menguasai 5 bidang, maksudnya dia expert dalam 5 bidang. So bidang ni maksudnya dalam pertukangan. For example bro, for example lah, let's say bro, dia pandai undang-undang, sains, falsafah, music, and then sejarah, something like that, let's say. Dia semua pun dia expert. So tapi dia pendekatan zaman ni dia berubah. Dulu especially zaman intelektual Arab, Barat, kebanyakan mereka perlu menguasai banyak bidang. So masa tu education is very open, so you kena belajar semua benda. Tapi sekarang kita more on specialization. So dalam buku ni dia lebih membidas kemudian dia membedah kenapa dia salah, kenapa kita boleh mempertingkatkan world view, and then how kalau Arab dia ada satu perkataan, Arab ada satu perkataan hikmah. So how you connect the dots with different field. So itu semua dapat digunakan oleh kita. Maksudnya hikmah tu ialah bukannya berlakunya segregation of knowledge lah. Maksudnya sains boleh dihubung-kaitkan dengan undang-undang boleh dihubung-kaitkan dengan sejarah, bahasa dan sebagainya. Betul. And then one of the main advantage ni pun banyak artikel pun pernah membincang. So kita boleh reconnect from other, mungkin kita jual sate for example, tapi kita belajar benda lain, and then we take from that knowledge, kita boleh rewire our thinking abilities. So itu kelebihan kita menguasai dan mempelajari pelbagai bidang. So actually specialization ni pun sebab dia diwujudkan untuk keperluan industri. Kalau semua orang terlalu bebas, so maka susah untuk kita jadi expert pada pembuatan barang. So pembuatan sesuatu. So itu adalah pembunuh minat masyarakat manusia. Actually manusia ni dia sangat bebas dan
tidak pernah ada pegangan yang dia perlu menguasai sesuatu bidang sahaja. So itu adalah ringkasan buku. Sangat bagus actually. Sangat perlu dibeli kalau kalau tak nak sakit, like I mean tak nak rasa beban, maybe can use bonus or something like. So it's a very good book that dah beli tu boleh simpan untuk future. Faham? Saya bercakap tentang polymath ni sebenarnya, saya teringat satu kata-kata dalam bahasa Inggeris, jack of all trades. Ini dia pakar dalam semua benda. Tapi tak nak kita perlu akui juga macam yang Kiri kata tadi, dalam dunia yang mementingkan specialization ni, kita kena ada master of one. Maksudnya kita kena macam mana kita nak orang tahu yang kita ini mahir dan pakar pada satu perkara yang menyebabkan kita boleh jadi rujukan terhadap perkara itu. Dan dalam dunia sekarang ni saya rasa mungkin agak sukar untuk kita jadi master of everything atau master of many things, sebab memang kalau kita belajar pun contohnya macam saya ambil undang-undang, saya kena ambil asasi, lepas tu kena 4 tahun untuk habiskan LB, kemudian kalau nak ambil master, dan mungkin bila saya dah dapat PhD dengan title doktor tu, doktor in law, baru orang akan akui saya sebagai expert in law. Jadi itu saja dah habis dalam 10 atau 10 tahun dalam 11 tahun kan. Jadi sukar tapi tak mustahil untuk kita capai. Jadi terima kasih kepada Kiri kerana berkongsi tentang buku Polymath. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya dia, ataupun kalau kita simpan untuk sesi selepas semua ketiga panelis dah kongsi kelima-lima buku yang mereka telah baca. Tapi kalau nak tanya sekarang pun boleh, saya buka ruang kepada bukuan semua. Kita boleh beralih kepada Saudari Atila untuk kongsikan buku keempat yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan. Terima kasih Iman. Okey, buku keempat yang saya baca ialah buku ni. Alamak. Perdana Menteri. Kitab Perdana Menteri. Kitab Perdana Menteri. Buku ni alhamdulillah saya dapat beli dalam harga RM5 saja. Masa tu ada promosi dubuk. Saya rasa harga sebenarnya mungkin RM25. Okay. Buku ni dia berkisarkan tentang penulis ni dia bagi artikel ringkas lah tentang 14 tokoh politik ataupun 14 menteri, Perdana Menteri. Biasanya kalau saya suka falsafah. Saya suka belajar tentang tokoh falsafah, tapi bukan semua tokoh falsafah tu ialah Perdana Menteri. Jadi kat sini ya banyaklah yang saya boleh tahu. Okey, yang ni tokoh falsafah ni pernah jadi Perdana Menteri sebelum ni. Dan dekat buku ni juga saya banyak juga garis-garis, dan benda yang saya dapat bila baca buku ni, dia penceritaannya ringkas dan informatif. Dan bila saya baca buku ni, setiap bab, ada 14 bab lah untuk 14 orang Perdana Menteri, dan setiap baris, lepas tu saya akan buat satu nota kecil dekat depan dan belakang. Dah tak nampak. Nota saya. Contohnya ni Plato. Contohnya Plato, saya bagi nota. Jadi untuk saya buat nota tu, saya memerlukan 2 kali pembacaan. Satu baca saja, satu lagi untuk buat nota tu. Tu benda yang saya suka, dan saya suka nota saya sebab dia meringkaskan apa yang diringkaskan dalam buku ni. Jadi saya suggest lah siapa-siapa yang nak satu, biasanya kalau saya suka baca buku fiction, non-fiction. Buku bukan fiction, dan satu biasanya buku bukan fiction, dia akan ceritakan secara spesifik tentang satu topik tu. Contohnya velocity dekat fizik. Okay, dia akan cerita penuh. Satu lagi, bila kita baca buku non-fiction, dia akan cerita, satu buku tu dia akan cerita sedikit. Pernah tak baca buku 30 second? Ada satu macam mana? Dia buku tu, publisher tu, dia terbitkan buku tu 30 second, ada 30 second fizik, ada 30 second anatomi, ada 30 second Einstein. Masa Big Bang Overfire tu saya ada beli buku dua buku, 30 second anatomi dan 30 second Einstein. Buku ni dia jenis cerita sedikit benda tu. Jadi kita yang rasa nak tahu tentang something, tak payah tahu mendalam pada masa itu juga, kita just tahu surface. Tapi cukup untuk membuatkan kita tahu tentang something tu. Tu benda yang saya suka bila baca non-fiction.
Okay, itu saja. Sekian. Okay, terima kasih kepada Atila. Sebenarnya ada sebab kenapa saya pilih ketiga-tiga panelis yang ada bersama kita malam ni. Atila, Kiri dan juga Kak Amy. Sebab saya tahu yang mereka bertiga ni adalah seorang pembaca buku bukan fiksyen yang tegar. Berbeza dengan saya memang ada opposite. Saya memang sukar sikit untuk membaca buku-buku bukan fiksyen. Saya peminat karya-karya fiksyen, terutamanya fantasi dan juga thriller. Jadi kenapa saya memanggil mereka, kerana saya tahu yang mereka akan berkongsi perkara yang saya tak suka dan sedikit saya dapat manfaat daripada perkongsian mereka. Jadi terima kasih kepada Atila, Kira dan juga Kak Amy. Kita pergi kepada perkongsian untuk buku terakhir yang dibaca oleh ketiga-tiga panelis sepanjang COVID-19, dan selepas daripada itu saya akan buka ruang kepada bukuan untuk tanyakan sebarang soalan ataupun untuk berkongsi pandangan bersama ketiga-tiga panelis bersama kita malam ini. Jadi kita pergi kepada Kak Amy untuk kongsikan buku kelima yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan. Terima kasih Iman. Okey, sebenarnya kan Iman, saya pun ada nak cakap sesuatu tentang buku malam ni. Tapi bila Iman sebut saya banyak baca buku bukan fiksyen tu, rasa macam kurang tepat kot. Oh okey. Saya Tahu Kak Amy suka baca buku apa? Kak Amy suka baca buku thriller. Thriller, betul. I tak kira lagi keseluruhan bacaan, tapi I berani cakap lah probably 50-55% dia thrillers. Betul. So sebenarnya saya setuju sebab memang Kak Amy antara maha guru saya dan rujukan saya kalau nak cari karya-karya thriller yang bagus di Twitter. Saya sentiasa tengok dia punya cadangan dan recommendation di Twitter. Jadi betul lah Kak Amy memang penggemar thriller yang saya ikuti. Terima kasih Kak Amy. Cuma untuk malam ni saya minta maaf lah, saya tak kongsi buku fiksyen. Saya kongsi buku bukan fiksyen sebab saya fikir apa yang pembaca boleh dapat daripada buku-buku yang akan dikongsi malam ni, dan saya sengaja pelbagaikan topik supaya ada sesuatu untuk setiap pembaca. Mungkin ada yang minat macam ni kan, dapatlah buku ni macam tu lah. Okay, so buku terakhir saya ialah Misi Menjadi Minimalis. Okay. Ini buku terjemahan tadi ke bukan? Okay, ini nak cerita ni, nak bercerita. Okay, so saya rasa ramai antara kita yang kenal Marie Kondo dengan konsep KonMari dia, Fumio Sasaki dengan Goodbye Things, Ken Mogi dengan Ikigai. Itu semua contoh-contoh mereka yang membawa prinsip lebih kurang lah minimalis. Jadi buku ni kenapa saya nak kongsikan dengan anda ialah saya rasa ini buku pertama dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu mengenai minimalism, kehidupan yang minimalis. Jadi bagi saya buku ni penting kerana pertamanya dia dalam bahasa Malaysia dan juga ia boleh dekat dengan pembaca kita lah. Jadi konsep minimalis ni saya telah berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi apabila terjumpa buku dalam bahasa Malaysia di Facebook Puan Nur Saadah Ahmad di Facebook, saya jumpa dan saya terus pergi kat website terus beli. Jadi buku ni memang ringkas, sesuai untuk beginner, mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia minimalis. Buku-buku bahasa Inggeris yang saya sebut tadi tu, itu kebanyakannya tahap yang lebih tinggi lah saya rasa, dan juga dalam bahasa Inggeris mungkin tak ramai yang boleh baca kan. Jadi buku ni sesuai untuk yang mereka baru nak mula. Jadi penulis ni dia sendiri merasakan sebab tak ada buku ni dalam konsep ni dalam bahasa Malaysia, jadi beliau merasakan bahawa baik saya tulis sendirilah, macam itulah lebih kurang. Jadi penulis ni mengusahakan penerbitan buku ni bersandarkan tips dan kaedah yang dikongsi oleh pakar-pakar minimalis lah di luar negara. Dan juga buku ni apa yang dikongsikan tu bukan sekadar minimalis dalam bentuk barang, tapi juga dalam aspek contohnya pengurusan kewangan, pengurusan emosi, semua itulah. Sebab kadang kita asyik ingat minimalis tu kurang beli barang. Bukan itu sahajalah, konsep minimalis tu secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu contohnya kan kita nak gaduh-gaduh dalam media sosial, itu contoh kita nak memenuhkan pemikiran kita dengan benda-benda yang tak perlu. Kita perlu pandai pilih konten dalam contohnya media sosial supaya kita sendiri tak serabut, kita sendiri dapat meminimaliskan pemikiran kita. Macam itulah lebih kurang. Jadi buku ni saya beli daripada laman web, dua penulis, type je dua penulis, harganya RM25. Ini penerbit ni tak
saya tak kenal pun sebelum ni, jadi saya sarankan anda beli, sokong dan sesuai lah untuk anda baca untuk memulakan 2021 yang lebih baik. Sekian. Terima kasih kepada Kak Amy kerana berkongsi di mana untuk dapatkan buku ini dan juga harganya. Jadi kepada yang menonton, bukuan dan juga penonton sekalian, kalau anda berminat untuk mengetahui tentang konsep minimalisme, boleh dapatkan buku Misi Menjadi Minimalis. Okey, terima kasih kepada Kak Amy. Beliau sudah habiskan kelima-lima buku untuk malam ini. Jadi kita boleh pergi pada segmen bertanya kepada Kak Amy nanti selepas Kiri dan juga Atila sudah berkongsi buku kelima yang mereka baca pada COVID-19. Jadi untuk itu kita pergi pada Kiri untuk kongsikan buku kelima yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan. Alright, okay bro. Sebab line break tadi, bro punya line so saya tak dapat. Oh, okey. Faham, So, betul. okay, actually sebelum saya nak berkongsi, saya nak bagi tahu yang tahun ni walaupun COVID, so agak sibuk. So memang buku yang dibaca tu sangat kurang. Yang baca pun more on marketing. Tapi saya suka apa yang Kak Amy cakap. Saya nak share sesuatu yang orang lain boleh dapat manfaat. Cuma yang buku ni saya baca, okay, buku ni dia translate. Saya baca sebuah buku dari India. So saya dapat dari satu uncle tu dia melepaskan buku tu. And then buku tu sangat baik. Dia bukan buku falsafah yang typical. Okay, so buku tajuk dia World Philosophers. Dia lebih bersuara untuk kanak-kanak. Dia ditulis untuk kanak-kanak tetapi dewasa pun boleh dapat isi dia. So okay, kenapa saya ambil buku ni? Sebab saya rasa buku ni memberi persepsi or perception on how their last days. Okay, so 11 orang ni, Marx, Hegel, Aristotle, Voltaire, semua ni ahli falsafah barat. So saya ambil yang barat sajalah. Okay, so kenapa saya rasa sangat penting untuk kita belajar? So sebab pada masa zaman dahulu mereka agak berbeza dari masyarakat pertama, and then kerajaan tidak suka bahawa mereka membawa pembaruan, dan ketiga mereka pada hari terakhir mereka mendapat pelbagai dugaan. For example, Voltaire sebab hidup dia penuh dengan mengkritik gereja, church and government. So masa dia meninggal, dia tak ada, government dengan church dua-dua pun tak nak dia dikebumikan. So sesuatu yang sedih lah. So and then macam Nietzsche pada waktu dia dah mati dan last days pun surat-surat dia di temple di, how to say, like kakak dia di menggunakan ayat-ayat dia sendiri dalam surat-surat Nietzsche. Dan ada beberapa buku yang saya rasa, dan kebanyakan orang pun rasa bahawa Nietzsche bukan orang begitu, tetapi dia diedit, something like disunting oleh kakak dia, yang membawa Nietzsche ni sebagai penyokong Hitler pada zaman dahulu ataupun alternate extreme right. So ada yang menjadi gila, and then ada yang dapat penyakit. So kehidupan mereka sangat susah dan sometimes it's very hard to be special. Itu yang saya rasa apabila saya baca kisah mereka, dan sebab tu saya menjadikan dia sesuatu yang boleh dimiliki. So itu antara buku yang saya baca tahun ni, dan dia punya efek tu sangat melekat. Dan sejak buku tu saya ada baca banyak buku tapi semua tak habis. So itulah. Yang antara buku yang berjaya dihabiskan lah, sebab betapa Betul. dia memberi impak pada hidup Kiri. Betul. I think I finish this book September or October. Kalau tak salah, I think October. So from October belum habis satu buku pun. Tapi sebab saya baca 5 buku, so belum habis. Jadi mungkin Kiri boleh kongsikan berapa harga buku tu boleh dibeli di mana untuk pengetahuan. Boleh check di Shopee saja. Boleh just tekan Ahli Falsafah Barat dan dia akan keluar. RM22. Yep. Okey, boleh tunjuk kulit buku pada ni penonton, 3 buku kan?
Okey, ini buku ni kalau anda berminat nak beli, boleh tulis 11 ahli falsafah barat di dunia di Shopee. Nanti akan keluar pautan yang penjual buku ini. Jadi terima kasih kepada Kiri kerana berkongsi buku kelima yang beliau baca, dan kita pergi pada panelis terakhir untuk berkongsi tentang buku terakhir yang beliau baca sepanjang COVID-19. Silakan Atila. Okay, terima kasih Iman. Okay, sebelum tu saya rasa nak berterima kasih Kak Kiri sebab saya rasa buku dia suggestkan tu sangat menarik. Sebab kalau kita tengok falsafah pun, tokoh falsafah ada yang mati diracun. Sebab contohnya yang masa falsafah zaman Yunani semua tu, diorang punya hardship tu sangatlah teruk berbanding dengan kita. So terima kasih Kiri. Saya akan cari insyaAllah. Dan seterusnya buku yang terakhir ialah dalam bentuk e-book juga, Return of the Hypotenuse by Sunil Mishra. Buku ni saya baca disebabkan untuk dia exchange review. Jadi penulis tu bagi PDF dan saya bagi review kepada buku ni. Tapi saya rasa walaupun sekadar untuk review, impact kepada buku ni saya rasa sangat besar sebab buku ni sangatlah underrated dan menarik. Buku ni tentang major dia tentang mathematics dengan physics. Tapi ada lagi chemistry ada, astronomy ada, tapi major dia physics dengan matematik. Dan buku ni dia ceritakan konten dia dalam bentuk puisi, bentuk poem. Okey. Kalau saya memang minat puisi. Jadi bila saya baca ni, saya rasa terharu dan terkesima macam mana dia boleh bentukkan satu pengajaran, contohnya tentang Bernoulli Principle dalam bentuk puisi. Sangat ilmiah puisi dia. Dan dia punya buku ni sangatlah dia ada ilustrasi dan dia ada macam lawak-lawak sikit dan dia ada dia ada infografik dan nota kaki dia. Jadi saya rasa macam kenapa saya tak pernah lagi jumpa buku ni. Dia sangatlah, saya tak pernah dengar pun buku ni sebelum ni. Tapi dia sangatlah, bagi saya bagi 5 bintang kepada buku ni. Dia, sebab dia dalam 2 bentuk lah kiranya. Ada nota kaki tu dalam bentuk paragraf. Tapi dalam satu lagi tu dalam bentuk poem. Jadi saya rasa semua orang perlu dapatkan buku ni. Saya tak tahulah kat mana ada. Sebab ni buku overseas, bukan buku Malaysia. Mungkin Atila boleh kongsikan nama penulis dia untuk nama Sunil penulis. Mishra. Okay, tapi nanti saya akan minta Atila untuk tuliskan judul buku dan juga nama penulis dekat ruangan chat box. Okay. Saya akan kongsikan kepada bukuan boleh tengok dekat chat box. Kepada penonton live di Facebook nanti saya akan tuliskan di ruangan komen live nanti. Jadi jangan risau, anda boleh dapatkan buku itu. Dan bercakap tentang ARC ataupun Advanced Readers Copy, saya pun ada menerima beberapa buku-buku ARC di mana akan berlaku pertukaran. Penulis akan bagi buku mereka kepada kita secara percuma, sama ada buku fizikal ataupun dalam bentuk EPUB ataupun PDF. Dan sebagai pertukarannya, saya kena memberi ulasan jujur, honest review kepada buku tersebut. Dan saya perasan ada beberapa juga orang yang menerima ARC, contohnya macam Kak Aiza Idris, Bibliomam. Saya yakin beliau juga sering menerima ARC untuk sebagai pertukaran kepada honest review daripada beliau. Dan ini antara satu perkara yang menarik dalam industri buku, di mana kalau anda minat buku dan anda juga rajin untuk menulis ulasan, anda boleh dapatkan buku secara percuma sebenarnya. Memang tak keluar duit pun, anda dapat buku percuma. Dan apa yang anda perlu, anda sekadar beri komen jujur anda terhadap buku tu, anda suka atau tak pada buku tu kan. Jadi terima kasih kepada Atila kerana berkongsi tentang ARC. Jadi kepada penonton dan juga bukuan semua, kita sudah habis sesi pertama di mana ketiga panelis berkongsi tentang 5 buku yang mereka baca sepanjang wabak COVID-19. Dan kita perasan yang trendnya ialah ketiga-tiga panelis ini berkongsi buku bukan fiksyen. Tak ada buku fiksyen pun yang dikongsi kecuali Kiri novel Sinar Papal waktu awal-awal hari itu. Jadi terima kasih sebab sebagai seorang penggemar fiksyen, saya dapat banyak manfaat daripada perkongsian buku-buku bukan fiksyen dikongsi oleh Kak Amy, Kiri dan juga Atila. Okey, dah ada orang yang tulis judul buku yang Atila kongsi tadi. Okey, jadi
Saya buka ruangan kepada bukuan kalau ada yang sebarang soalan yang mahu ditanyakan kepada 3 panelis ini. Silakan, boleh buka mic anda dan tanyalah soalan kepada untuk ditujukan kepada siapa. Silakan kalau ada. Kak Aiza ada soalan ke? Saya nampak mic terbuka tu. Okey, saya ada soalan untuk Amy. Okey. Oh, Menarik sangat. Menarik sangat sebab buku-buku yang dia kongsi tu memang jenis-jenis buku yang saya baca. Dan menurut Amy sendiri, dia minat thriller kan. Jadi soalan saya, Amy setuju tak kalau macam kita kan baca fiction, both non-fiction dengan fiction. Setuju tak kalau bila kita ditanya untuk recommend buku, kita akan mudah recommend buku yang bukan fiction. Kalau macam saya sendiri, personally, kalau orang tanya nak recommend buku apa, saya akan bagi non-fiction. Jadi Amy setuju tak kalau macam kita lebih cenderung untuk bagi rekomendasi buku yang bukan fiction? Bagus persoalan tu sebab saya terfikir juga tau sepanjang 2 hari ni nak pilih. Saya terarah untuk pilih buku bukan fiction. Sedangkan fiction ada yang bagus. Cuma saya fikir fiction ni susah sikit sebab genre. Mungkin saya fikir takut genre yang saya nak cadangkan tu bukannya sesuatu yang orang nak baca. Contohnya kan, saya sangat teringin nak share buku Four by Ian Reid. Tapi saya takut orang tak faham. Iman tahu kok Ian Reid tu kan. Jadi itu adalah satu dilema. Thinking of Ending Things, Netflix punya movie baru-baru ni kan? Itu kan penulis dia? Itu penulis dia. Okay. Four, F-O-E. Dan juga thriller pula, saya suka thriller yang bersifat psychological. Jadi itulah kalau saya kongsi, saya fikir ada ke orang minat? Saya fikir macam itulah. Saya minat. Itulah saya tengok ada soalan di ruang chat nak minta senarai thriller. Saya ada post sebelum ni, buku-buku thriller yang saya senarai buku thriller yang saya pernah baca dan saya cadangkan lah. Recommend, tapi nanti saya cari. Di mana tu? Di Facebook? Di Twitter? Facebook. Nanti saya cari balik. Alah lupa kat mana dah. Saya boleh kongsikan lah. Juga kepada bukuan dan juga penonton semua, anda boleh je type nama panelis yang bersama kita malam ini, sama ada di Twitter ataupun di Facebook, dan boleh add friend ataupun follow mereka untuk ikuti perkongsian mereka tentang buku-buku yang telah mereka baca. Dan memang saya garanti 3 panelis yang saya jemput pada malam ini adalah seorang hantu buku, penggila buku yang tegar, dan mereka sedang berkongsi tentang buku yang mereka baca. Jadi memang kalau anda juga adalah seorang hantu buku, boleh follow dan ikuti mereka untuk ikuti buku-buku yang telah mereka baca sepanjang tahun. Okey, terima kasih kepada Kak Aiza dan juga kepada Kak Amy kerana bertukar pendapat dan bertukar pandangan. Kepada yang lain mungkin kalau ada soalan juga untuk ditanya. Kali itu saya akan baca komen-komen di live FB kalau ada soalan juga. Okey, ada satu soalan daripada Amira Anwar di live FB. Dia tanya boleh minta tips untuk buat nota dari pembacaan buku. Saya selalu rasa nak highlight semua. Okey, itu soalan dia. Mungkin dia bertanya ni fokusnya pada buku bukan fiction sebab mungkin dia rasa semua point yang dikongsi oleh penulis semuanya penting. Jadi rasa nak highlight semua kuning kan. Dia warna kuning semua buku. Jadi mungkin Kiri, Athilan juga Amy boleh kongsi macam mana kita nak pastikan perenggan-perenggan yang penting saja yang boleh kita highlight dan juga macam mana kita nak ambil nota dari buku yang kita baca. Silakan kepada ketiga panel untuk menjawab soalan tersebut. Saya jawab Silakan. Kalau saya untuk macam masa saya baca buku, saya ada macam prinsip lah untuk contohnya saya guna highlighter untuk gariskan isi penulis tu nak bagi. Okay, highlighter. Tak kisahlah warna apa pun. Kemudian saya akan guna pen merah, pen biru ataupun hitam untuk tulis apa yang saya faham daripada benda tu dekat tepi. Contohnya apa yang saya boleh conclude balik. Dan saya guna juga pen, tak kisahlah pen apa pun, untuk bulatkan grammatical error dalam buku tu. Biasanya kalau saya baca buku, ada sekarang ni saya banyak COVID ni, saya tak tahulah kenapa saya banyak beli buku dari publisher yang berbeza. Ada certain publisher tu, dia punya mistake tu sangat banyak berbanding dengan publisher yang lain. So bila saya baca buku, saya pegang pen kat tangan, saya boleh bulatkan yang mana yang salah. Dan kalau saya baca buku juga,
biasanya saya akan buat nota. Kita bukan sekadar highlight lah. Saya akan buat nota dekat belakang buku tu. Biasanya ada page kosong macam ni, kosong. So kita boleh tulis balik apa yang kita faham. So tak adalah semua nak highlight. Mungkinlah awal-awal tu kita rasa semua nak highlight sebab kita rasa semua kita tak tahu. Tapi bila kita dah terbiasa buat tips ni ataupun cara ni, kita akan rasa okay yang ni penting. Tapi kita boleh, contohnya kita boleh susun dalam ayat kita sendiri ke ataupun yang ni bukan penting sangat, cuma kata-kata penulis saja. Kita boleh bezakan benda tu. Tapi kena latihan lah buat benda tu selalu. Terima kasih kepada Atila. Mungkin Kiri ada mungkin Amy untuk ada sebarang tips bagaimana kita nak mengambil nota daripada buku yang kita baca. Silakan. Siapa dulu? Kiri dulu, okey. Okay. Kak Aminah start dulu. Siapa Kiri? Alalan dah buka mic tu, silakan. Okay. So saya to be honest kan, saya tak suka kalau highlight. So sebab saya rasa highlight tu dia belakang page pun kita nampak something. Ya, betul. Saya sama seperti Kiri. Saya tak suka conteng buku, tak suka lipat buku, tak suka highlight buku. Buku adalah satu objek yang sakral yang tak perlu dikotori dengan apa-apa elemen pun. Okay. Sama-sama. Actually dulu saya tak suka. Saya masa muda saya suka buat yang apa dog flip something kan dia punya nama tu. Yang flip dog ears flip something nama kan benda tu. Tapi dah besar I think benda tu sangat annoying. So okay. So continue to on the point. Saya rasa kita kena ingat bab tu. Bab tu sangat penting. So apabila kita ada something related with a problem, especially buku macam Seni Berfikir Hilang, Seni Berfikir Kreatif, semua tu kan kita boleh refer balik. Dan buku macam tu kalau boleh kita simpan dekat sesuatu tempat yang kita boleh refer balik. So tak perlu buat nota and maybe we can just read after a month or 2 months. Okay. Nota tu boleh actually sepatutnya kalau baca buku-buku yang berat when I say berat tu macam philosophical. The Republic for example, Plato. Buku macam tu memang kena ada notes. Yang tu kita buat notes di sebelah. So the best thing notes, satu lagi beli buku yang memo notes mana-mana kita boleh bawa, and second thing letak buku di tempat yang senang kita jumpa balik buku tu. Satu lagi juga mungkin tips kepada yang seperti saya dengan Kiri yang tak suka nak kotorkan buku, anda boleh beli sticky notes yang berwarna-warni tu, lepas tu tampal je dekat atas muka surat ataupun dekat perenggan yang anda nak highlight tu. Jadi kalau rasa dah okey, cabut lah sticky notes tu. Macam beli yang transparent lah, jangan beli yang opaque ni kan, jadi tak nampak pula tulisan dia. Jadi kepada Kak Amy pula, kalau ada sebarang tips bagaimana kita nak mengambil nota pada buku yang kita baca, silakan. Saya sebenarnya saya rasa bukanlah orang yang sesuai sebab saya dulu berapa bulan lalu saya pun jenis orang yang tak rosakkan buku. Saya jenis tak highlight, tak conteng, tak patahkan spine, tak lipat pages, everything. It's a no-no. Buku saya ramai komen lah, buku saya macam buku baru. Buku saya macam tu. So tapi apabila saya baca Digital Minimalism, the book is so good, saya tak boleh biarkan begitu saja. Jadi saya terpaksa highlight sebab some of the points are too true, faham kan? Jadi saya mula highlight. Jadi so far saya berani highlight buat masa ni lah. Saya tak berani conteng lagi. Tapi notes tu saya akan tagging guna kertas berwarna tu. Saya tagging, lepas tu bila habis baca saya akan rujuk balik, ambil notes penting buat nota. Itu yang saya guna untuk buat ulasan. Macam tu. Jadi itu saya punya tips lah. Dan tips tentang penggunaan post-it tu, itu sangat bagus lah sebab dia tak rosakkan buku. Cuma kena tengok gam kot, ada setengah gam bila biar terlalu lama, pages boleh rosak juga. Ya, betul. Kan? So itu pengalaman saya sedikit lah tentang baru nak berjinak dalam dunia conteng kat buku ni. Okay, terima kasih kepada ketiga panelis. Sebenarnya sedar tak sedar kita dah pukul 10.20 dah sebenarnya. Kita tinggal 10 minit je lagi untuk tamat sesi episod pertama Malaysia Nak Baca Apa hari ini. Dia memang kalau kita bercakap tentang buku ni dan bila bercakap pula dengan orang yang memang suka buku, memang kita akan tak sedar pun masa itu dah berlalu dengan begitu pantas. Jadi untuk 10 minit terakhir ni saya akan cuba untuk
ajukan satu lagi soalan daripada penonton live di FB, daripada Syuhara Suryati. Dia bertanya, ada tak tips untuk mengulas buku yang boleh dikongsikan oleh ketiga-tiga panelis? Itu adalah soalan terakhir saya pada malam ini sebelum kita akan wrap up dengan konklusi dah daripada ketiga-tiga panelis. Jadi silakan siapa-siapa yang nak jawab, Kiri, Kak Amy atau Pak Atila, cara untuk mengulas buku. Kak Amy dulu lah. Semua orang tunggu. Siapa nak mula dulu? Kan, patutnya saya pinpoint dia nama. Okay, Kak Amy, silakan. Lepas ni Kiri, lepas tu Atila. Semua ready jawapan. Boleh. Saya secara jujur saya tak rasa saya pandai ulas buku. Tapi satu benda yang saya selalu pegang lah kalau saya nak ulas buku ialah apa yang saya rasa tentang buku tersebut. Jadi saya mula dari situ. Jadi saya akan, orang kata kalau kita menulis dari hati, orang yang baca akan rasa kan. Saya harap saya berjaya terjemahkan rasa tu melalui penulisan saya lah. Itu pertama. Saya rasa kena bermula dari hati lah, apa yang kita rasa kena jujur. Kedua, kita tulis dalam gaya yang kita selesa lah. Memang ada panduan menulis ulasan buku dan sebaiknya kita cuba memperbaiki cara kita mengulas buku. Tapi untuk yang baru nak bermula, kita tulis dulu. Tulis je 5 ayat ke, 10 ayat ke, 2 perenggan ke, tulis dahulu apa yang kita rasa tentang buku tu. Lepas tu kita tambah baiklah kaedah penulisan kita. Ulasan buku terbitan ITBM, tak silap saya kan, itu satu buku panduan yang baik untuk kita rujuk, dan ada contoh-contoh ulasan buku yang menang awards lah, turut diselitkan dalam buku tu. Itu pertama dan kedua lah, cukup lah. Saya beri kepada Atila dengan Kiri pula. Silakan Kiri. Alright. Okay. So saya mengulas buku kalau let's say live kan, kalau live on video, sebab sesuatu yang saya sampai sekarang tak master, like macam ni, like we have to do, like tapi kalau kita nak buat YouTube and all, itu pun tahun ni baru saya bermula. I think YouTube something that I don't enjoy lah, to be frank. So saya rasa kita kena kita kena mula menulis dulu. Okay, yang ni berkongsi mengenai buku. Kalau mengupas buku tu totally different actually for me lah. So kita kena start dengan menulis dulu. Macam mana point yang kena ada kalau saya tulis, macam mana dia mengubah kita, macam mana dia memberi kesan pada kita, watak dia maybe one or two most important, and then apa yang orang akan miss kalau dia tak baca, and then mungkin kalau nak go next level, mungkin boleh kata plot or kesudahan, penghujung, macam mana you tak setuju and all that. So kalau dah master tulis ni, I think tak perlu rasa nervous when kalau buku tu you dah baca 5 months ago, masih you akan ingat isi penting dan menguraikan. So something very simple. Yeah. So itu saja. Kena tahu benda 5 tu. Ya, watak, kesan, cara mengubah, kritikan and all that. Yeah. Silakan Atila. Alright. Okay, saya tak pernah terbitkan buku, tapi pernah lah tulis ulasan buku. Okay, masa saya baca buku tu, of course lah kena highlight ataupun highlight scene penting ataupun kata-kata quotes yang bermakna. Kemudian bila saya baca buku, of course lah dia akan build satu pemahaman sendiri daripada buku tu. Diri saya lah. Kemudian biasanya sebelum saya tulis, saya akan baca dulu pandangan orang lain. Biasanya kalau dalam Goodreads, saya akan baca supaya saya tak tertinggal any scenes ataupun something yang mungkin saya terlepas pandang, tapi benda tu tak mengubah wholly saya punya pandangan sebelum tu. Jadi bila saya baca review orang dan saya terjemahkan pandangan saya dan review orang tu, bukannya of course lah tak tiru, tapi benda tu dia jadi pelengkap kepada pemahaman saya. Dan biasanya kalau saya tulis, biasanya 3 perenggan tentang, kalau starting dia tentang quote best daripada buku tu, quote best, lepas tu apa kelebihan dia, dan biasanya saya fokus kepada pengajaran daripada buku tu sendiri. Dan last sekali tu confirm lah rating. Dan
apa buku tu buku tu fokus kepada siapa? Cikgu ke, murid ke, semua tu. Dan saya rasa benda tu dia kena didik bukannya on the spot pandai. So kalau tak boleh, cubalah buat dalam satu perenggan dulu ke, cuba untuk simplekan word tu supaya orang tu faham dan rasa trigger nak baca juga. Tapi benda tu perlukan latihan. Okay, terima kasih. Okay, sebenarnya kita ada lagi 7 minit tapi ada satu soalan daripada bukuan daripada Syahmin Syafini. Dia tanya, sempat lagi tak kalau nak tanya soalan? Okay, saya benarkan sebagai host, saya ada kuasa ada authority untuk benarkan soalan ini. Buka ruangan soalan sebab sebenarnya bukuan ini yang kita nak raikan sebenarnya sebab mereka yang berdaftar untuk bersama kita dalam sesi di dalam Zoom ini untuk episod pertama Malaysia Nak Baca hari ini. Jadi kepada Syahmin Syafini, silakan bertanya soalan kalau ada. Saya buka ruang ini. Okey, terima kasih Iman. Assalamualaikum dan selamat petang kepada moderator dan para panelis. Jadi saya ada masa untuk satu soalan saja. Satu soalan dia. Itulah. Tapi satu soalan saja. Okey. Yang datang mungkin boleh sedia awal untuk tanya. Okey. Oh, okey boleh. Okey, maaf. Okey, soalan saya sebenarnya untuk Iman dengan Kiri lah. Okey, jadi kita ada kita ada somehow ada persepsi yang lelaki agak kurang minat membaca berbanding perempuan. Somehow lah, saya tak pasti kalau persepsi itu agak salah bagi orang lain, tapi in my circle itu salah satu persepsi lah. Jadi saya mengajar an all boys school, sekolah semua lelaki. Jadi bagi pendapat Kiri dan Iman, bagaimana kita nak menarik minat para lelaki untuk membaca, especially remaja lah, pada peringkat remaja, dengan dunia yang lebih kepada gadget sekarang kan. Itu soalan saya. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Kiri nak jawab dulu sebagai seorang penjual buku. Alan tu boleh promote sekali buku-buku yang boleh dicadangkan kepada Cikgu Syahmin. Saya secara jujur kan, saya rasa 2020 to 2030 ramai orang akan membaca buku. Tetapi yang selepas 2030, I think ramai orang kurang lagi tidak seramai orang yang membaca pada 10 tahun ni. Saya rasa ramai budak-budak yang sekarang ni dia akan membesar dan kemungkinan dia tak membaca actually. Mungkin, tapi I'm not sure yet. So saya rasa memang mungkin kemungkinan betul, tapi kita tak ada data gender tu. But saya rasa kalau kita tengok penjual pembeli kebanyakan memang perempuan, tapi I would say that dia start dari rumah dan biasanya untuk lelaki dia lebih banyak benda yang boleh mengacau fokus dia, tak kira dewasa atau kanak-kanak. Iman pun boleh agree pasal benda ni. So I think mungkin kena set time. Mungkin biasanya sewaktu saya kanak-kanak saya membaca pada waktu sebelum tidur. So sampai sekarang pun dah melekat. So maybe yang projek Nilam tu pun saya rasa boleh bertukar kepada aktiviti membedah buku. So maybe kita boleh, kalau cikgu tu dia pilih murid dari let's say 10 student kena membedah buku, maybe boleh pilih 6 lelaki, 4 perempuan, something like that. Untuk memaksa si lelaki ni cakap. Something like that. Saya pun tak ada jawapan, to be honest. Ya. Itu jawapan lah tu. Okay, kalau daripada saya pula, okay, macam mana saya nak kata saya bersetuju dengan persepsi itu pun macam, maknanya saya perlu back saya punya statement tu dengan data, dengan kajian sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya boleh kata saya bersetuju sebab daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah sampailah saya masuk universiti pun, daripada kalangan kawan-kawan rapat saya, dari circle friend saya, memang mereka semua bukannya pembaca buku. Buku dalam erti maksudnya buku yang kita baca lah, buku fiction, buku bukan fiction, macam kita ambil contoh lah, buku Harry Potter ataupun buku Kisah Mat Said dan sebagainya. Itu definisi buku. Tapi kalau kita luaskan lagi maksud membaca itu, saya boleh katakan mereka, kawan-kawan saya yang saya kata tak baca ni, mereka membaca juga sebenarnya. Iaitu baca apa? Mereka baca manga dan juga baca komik.
Jadi cadangan saya kepada Cikgu Syahmin, saya akui yang kemahiran berbahasa Inggeris saya mahir membaca bahasa Inggeris sebab saya baca manga online di internet. Jadi kita tak boleh nafikan yang komik pun ada manfaat dia sendiri. Tinggal macam mana kita nak tapis komik yang baik, yang bagi ataupun komik tak baik untuk dibaca oleh anak-anak murid kita. Macam untuk pengetahuan semua juga, saya ada uruskan satu komuniti yang diberi nama Akademi Berbagi Buku, di mana saya akan bina perpustakaan di rumah-rumah kebajikan, di rumah orang asli, di kawasan-kawasan pedalaman. Untuk saya beri akses buku dan fokus saya ialah kepada anak-anak sekolah rendah. Jadi antara buku yang saya bekalkan kepada mereka adalah Komik M. Komik M ni dia ada banyak jenis. Antara yang saya suka dia ada Misi 9A, Misi 5A, Misi 4 Flat yang ditulis oleh Afiq dan Nazri Salam. Jadi kepada lelaki yang Cikgu Syamil cuba nak terapkan nilai membaca ni, mungkin kalau kita nak pergi full-fledged buku, mungkin susah sebab mereka takut bila tengok buku yang tebal. Tapi kalau kita bermula dengan, kita start small, kita cuba bagi komik yang komik aksi atau komik penyiasatan sebagainya. Tapi komik tu dia menggunakan bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu baku. Dan saya memang sangat cadangkan pada Cikgu Syamil untuk bagi anak-anak murid ni lelaki baca buku Komik M. Komik M ni memang ada dia dijual di Shopee, di dalam web mereka. Jadi saya harap jawapan ini membantulah kepada Cikgu Syamil untuk menyuruh anak murid lelaki ni untuk baca. Boleh saya tambah sikit tak? Silakan. Okay, macam yang Kiri bagi tahu, semuanya kadang-kadang bermula dari rumah lah. Saya seorang ibu dan mulanya suami dengan anak membaca sebab saya yang bawa lah. Dan bagi saya kalau pada Cikgu Syahmin tadi, kalau nak galakkan ada certain age kan untuk budak-budak lelaki ni. Jadi saya rasa kalangan umur ni mungkin diorang suka baca buku-buku yang thought provoking. Kalau macam mungkin buku-buku Hilal Ashraf macam Saga Hero dan kemudian mungkin Hadi Fayat, benda-benda Illuminati ni semua kan, teori-teori, mungkin mereka suka buku-buku macam ni. Dan sebagai seorang guru mungkin boleh macam berkongsi ulasan buku tu dekat social media. Jadi anak-anak murid pun tengok. Sebab saya banyak kawan-kawan rakan guru sebagai bookstagrammer, booktubers. Jadi mereka kongsikan bahan bacaan tu melalui saluran-saluran ni lah. Tu je. Dan berkaitan dengan highlighter tadi, siapa yang tak suka pakai highlighter yang permanent, mungkin boleh pakai jenama Friction. Friction ni dia boleh padam. Dia ada pen, marker dengan highlighter. Boleh padam. Mantap. Mungkin boleh tulis jenama tu dekat box untuk saya kongsikan dengan penonton nanti. Jenama highlighter. Ataupun nanti saya komen dekat ni lah, dekat page Jejak Tabiah. Boleh, terima kasih. Kepada Cikgu Syamil, ini antara buku yang saya sangat cadangkan. Mana-mana novel daripada Hilal Ashraf saya sangat cadangkan. Ini antara karya terbaru beliau, Gelombang Baru. Novel berkenaan sekumpulan pelajar sekolah menengah bertanding bola tampar. Kalau bukuan semua ikut trend, sebenarnya ada satu manga yang sangat terkenal sekarang ni, iaitu Haikyuu. Haikyuu ni tentang bola tampar juga. Jadi memang ada satu kesamaan lah. Mungkin kalau anak-anak murid Cikgu Syamil membaca manga Haikyuu, boleh juga cadangkan mereka untuk baca Gelombang Baru, sebuah novel tentang bola tampar daripada Hilal Ashraf. Okey, kita sudah sampai kepada penghujung sesi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Amy, kepada Atilan dan juga kepada Kiri kerana bersama kita malam ini untuk berkongsi 5 buku yang mereka baca sepanjang COVID-19. Dan juga saya juga berterima kasih kepada semua bukuan yang bersama kita pada malam ini untuk episod pertama Malaysia Baca Apa Hari Ini, dan juga kepada penonton yang menonton secara live di Facebook Jejak Tabiah. Nanti saya akan buat satu tweet ataupun dan juga post dekat FB di mana saya akan minta cadangan semua orang untuk yang pertama, siapa panelis seterusnya, dan yang kedua, apa tema yang kita mahu bincangkan untuk sesi seterusnya. Jadi boleh follow saya di Facebook dan juga di Twitter. Kalau di Facebook nama saya Iman Daniel Hakim. Kalau di Twitter pun nama saya Iman Daniel Hakim, ataupun tweet handle saya, "Weh nak baca apa ni?" Itu nama booktube channel saya di YouTube. Tapi boleh follow nanti, saya akan tulis dan komen di live FB nanti. Jadi kepada semua terima kasih. Inilah penamat untuk episod pertama Malaysia Baca Apa Hari Ini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk sesi bual bicara buku
yang akan datang. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Kak Amy, terima kasih Kiri, terima kasih Atila. Bye. Thank you. Terima kasih. Bye. Thank you semua orang. Satu Terima lagi. kasih. Bye. Assalamualaikum. Saya akan upload, saya ada rekod sesi kita ini dan saya akan upload bual bicara buku kita di channel YouTube saya, Weh Nak Baca Apa Ni. Ini pun salah satu cara untuk saya promote supaya korang semua subscribe channel saya. Jadi kepada yang mungkin tertinggal ataupun lambat masuk, boleh tonton semula rakaman ini di channel saya nanti. Saya akan tinggalkan pautan linknya di komen FB. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di sesi seterusnya. Di episod kedua. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Take Terima care. kasih semua.